Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih tuan pengacara majlis, kepada seluruh tuan nazir dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, kepada para imam, petugas-petugas masjid, para asatizah muslimin muslimat. Mudah-mudahan dirahmati Allah. Kita mulakan dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan malam yang baik, yang penuh dengan keberkatan pada malam ini, Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Kita baca pula 10 ayat yang pertama daripada suratul Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كمرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita ni berada pada setiap amalan perbuatan kita itu ada ganjarannya, ada hukumnya di dalam agama kita. Dibimbing, diajar, dibentuk supaya menjadi orang yang terbaik dengan melakukan amalan yang terbaik. Sebab Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran tentang amalan yang terbaik. Dalam surah Al-Kahfi yang kita baca tadi pun, dalam surah Al-Mulk yang kita selalu baca pun, Allah Ta'ala sebut ayyuhum ahsanu amala. Siapakah di kalangan mereka yang paling baik amalannya?
Allah tanya kepada kita yang paling baik amalan dia, yang paling baik, dan Allah nak tengok siapa yang paling baik. Yang paling baik amalan. Tapi ada orang faham pula, dia kata, ustaz, Allah tak tengok kepada banyak atau sikit, Allah tengok pada paling baik amalan. Betul lah, Allah tak tengok pada baik ke banyak ke sikit ke, Allah tengok pada baik. Tapi kalau sikit, insya-Allah confirm tak baik dah. Orang lain derma 1 juta, kamu derma RM1, memang tak baik, kurang baik lah. Orang lain banyak senyum, kamu tak senyum, kurang baik lah. Sebab itu di antara benda yang baik ialah banyaknya amalan, banyaknya perbuatan amal soleh, maka dia dikira sebagai amalan yang baik. Daripada kamu baca Quran ataupun kamu tengok TikTok. Dia kata, ustaz, Allah tak tengok kepada berapa banyak amalan kita, Allah tengok baiknya amalan kita. Kalau tiap-tiap hari duk tengok TikTok, benda yang tak faedah, bila masa baiknya. Jadi kena ingat bahawa salah satu amalan yang baik ialah banyaknya amalan. Tetapi banyaknya amalan yang kita buat, tuan-tuan yang saya hormati, adakah di sisi Tuhan ini besar sangat ke amalan kita ni? Semayang maghrib 3 rakaat, itu belum masuk tak khusyuk lagi. Tengah semayang tu pula hujan tak berhenti, basahlah aku. Dalam semayang duk fikir, macam mana nak balik ni, aduh kacau tu. Naik motor pula malam ni, silap datang ni. Nak balik hujan, tak balik dengar ceramah pula. Aku tak minat Ustaz Kazim ni. Dalam semayang duk ingat benda tu, entah. Markah kurang, markah kurang, entah. Sebab itu nak masuk syurga tadi dengan amalan yang kita buat, insya-Allah, tetapi dengan rahmat Allah. Allah kesian dengan kita, Allah kasih pada kita, masuklah syurga. Bukan kata langsung tak payah buat amalan kat leha, tak payah semayang pun tak apa, sebab masuk syurga ni dengan rahmat Allah. Sebab tu kat leha tak semayang, oh sudah. Macam mana nak dapat rahmat Allah kalau tak semayang? Macam mana nak dapat rahmat Allah kalau tak banyak amalan? Dengan sebab adanya amalan yang kita buat, Allah kasih pada kita, dengan rahmat itulah kita ni masuk ke dalam syurga. Dan kita sekarang ni nak sampai kepada satu bulan yang penuh dengan amalan. Bulan yang penuh dengan amalan. Saya duk dengar ceramah ustaz-ustaz, kadang-kadang bagi-bagi lah ustaz ni. Kadang-kadang saya penin ni kan. Enggak ada saja. Enggak ada itu, enggak ada. Oh, sudah enggak ada. Semuanya tak ada. Itu diketuk kalungan, diketuk beduk. Enggak ada dalam Islam. Oh, enggak ada lagi. Enggak ada itu bukan Islam itu. Ketuk-ketuk itu enggak ada. Enggak ada apa. Dia tak datang lagi masjid air kuning di Taiping, bukan ketuk dengan kalung, siren macam kilang, ngong. Subhanallah. Yang datangnya beduk, yang datangnya ketuk itu zaman dulu. Zaman dulu bukan ada speaker macam kita ni. Nak bagi orang kampung tahu yang dah masuk waktu, maka dipukulnya. Sebab itu cara nak memukul itu pun kena belajar. Kalau subuh last kali 2 kali ketuk, kalau zuhur last kali 4 kali ketuk, tong 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 4 azan, Allahu akbar, sebagai tanda suruh datang. mai datanglah, dah masuk waktu. Itu asalnya, asal supaya orang tahu dah azan. Dia kata azan sajalah ustaz. Boleh azan saja, mai tu bila tu umur 84. Berapa ramai yang dengar, yang dalam masjid pun tak dengar. Allahu akbar, tak dengar dia. Sebab tu orang dulu-dulu dia ketuk azan, dia ketuk kalok, dia ketuk kalung, dia ketuk beduk supaya orang tahu. Tapi zaman kita sekarang ni makin banyak mengaji, makin kurang amalan. Ini masalah kita ni. Orang dulu-dulu mengaji tak banyak macam kita, tapi amalan banyak. Orang kita pula belajar siang malam, ceramah siang malam, kuliah siang malam, amalan pula tak ada. Tak baca ke Quran malam ni nisfu Syaban? Enggak ada itu, enggak ada.
Tak baca Yasin. Enggak ada itu, enggak ada. Habis itu apa yang ada? Manchester lawan Liverpool. Yang tu ada. Kena bola 7-0, enggak ada itu. Enggak ada pula tuan-tuan ni. Oh, tengok bola ada, baca Yasin enggak ada tuan-tuan. Setiap saat dalam kehidupan kita ini ada hukum dia. Daripada bulan Muharram tu sampai bulan Zulqaidah tu ada hukum. Itu istimewanya kita. Dalam bulan Rejab apa istimewa dia? Dalam bulan Syaban apa istimewanya? Apatah lagi dalam bulan Ramadan, dalam bulan Syawal, dalam bulan Zulhijjah. Semuanya ni tuan-tuan ada hukum dia. Umpamanya malam ni nisfu Syaban, ada hadis palsu, ada hadis dhaif, tetapi ada hadis sahih tentang kelebihan pada malam nisfu Syaban. Ada. Hanya kerana adanya hadis dhaif, hanya kerana adanya hadis palsu, awak dah tak pakai pula hadis tentang hadis yang sahih. Banyak tuan-tuan hadis sahih tentang keistimewaan bulan Syaban, keistimewaan pada malam nisfu Syaban. Ada keistimewaan dia. Cuma kita kena ingat, tidak ada amalan khusus yang kita nak buat pada malam ni. Terpulang pada tuan-tuan, apa nak buat? Nak memperbanyakkan bacaan Quran, silakan. Tuan-tuan nak beristighfar banyak-banyak malam ni, silakan. Istimewanya nisfu Syaban bermula malam ni tadi sebelum maghrib tadi tu, malam tu, maghrib tu, bermula tadi ni sampai besok ni tuan-tuan, nisfu Syaban. Tetapi malam-malam yang lain istimewanya ialah pada penghujung malam, sepertiga malam, pukul 4 pagi, 5 pagi, yang tu istimewanya. Tetapi yang nisfu Syaban ni sekarang dah istimewa dah. Apa yang tuan-tuan nak buat? Nak dengar ceramah agama, silakan. Banyak dengar ceramah agama. Tak nak ustaz, boring ustaz. Lagipun ustaz yang ceramah tu tak ada tauliah. Okey, kita masuk yang kedua. Kita baca Quran pula. Baca Quran. Berapa kali nak baca? Saya nak khatam ustaz. Silakan, terpulang. Tidak ada yang tetap berapa yang awak nak buat. Silakan apa awak nak buat. Saya nak sedekah aja ustaz. Malam ni saya nak banyakkan sedekah ustaz. Saya nak berjalan di rumah anak yatim di seluruh wilayah ni, di Mahat Tahfiz, kalau ada sekolah tahfiz di wilayah, saya nak sedekah. Silakan. Tak jadi masalah kepada kita sebab tidak ada pengkhususan. Tetapi yang kita kena ingat, hadis-hadisnya pada malam nisfu Syaban, Allah Ta'ala nak ampunkan dosa kita. Melainkan dua yang Allah Ta'ala tak beri keampunan kepada dia. Siapa dia? Orang yang syirik kepada Allah dan orang yang mengekalkan permusuhan pada malam ni. Siapa malam ni tuan-tuan yang buat syirik dengan Allah? Yang tu Allah tak ampunkan dia. Melainkan dia taubat. Macam mana nak taubat? Istighfar banyak-banyak. Macam mana nak taubat? Stop amalan syirik yang dia lakukan. Macam mana dia nak taubat? Semayang taubat banyak-banyak. Macam mana dia syirik tadi? Buang benda, tinggalkan amalan-amalan yang syirik. Minta ampun kepada Allah. Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Tapi ustaz, orang kata dosa syirik Allah tak ampunkan. Inna syirka la zulmun azim. Itu kalau mati dalam keadaan syirik. Mati dalam keadaan syirik sampai di hari kiamat, Allah tak ampunkan dosa dia. Tak akan keluar pun daripada neraka selama-lamanya. Hum fiha khalidun, kekal dalam neraka. Tetapi kalau sekarang masih hidup, ada buat benda syirik, masih hidup, apa dia? Banyaklah. Saya jumpa satu perempuan yang di muka dia ada 17 susuk. Suami dia tunjuk dekat saya X-ray di muka dia. Ni cuba ustaz tengok isteri saya punya muka. Ni ada alien, banyaknya UFO kat muka dia. 17. Bawah sini satu, bawah sini satu, bawah dagu satu, dekat hidung satu, pipi sini satu, sini satu, banyaknya. Apa benda ni abang Haji? Doktor yang X-ray pun tanya saya, ni apa benda ni? Dia main tunjuk kat saya, apa benda ni ustaz? Saya tanya dia balik, apa benda ni abang Haji? Jawapan dia susuk.
Susuk. Tanya pada isteri dia, akak pakai susuk? Ya. Pasal apa pakai? Sebab nak bagi cantik, nak bagi lawa, bagi menarik. Tolonglah ustaz, kak nak buang dah. Tolonglah ustaz. Pergi cari orang yang pakaikan susuk pada akak. Orang tu dah meninggal ustaz. Jadi akak tak reti macam mana nak buang. Ustaz boleh tolong buang tak? Saya kata saya lagi tak reti, saya tak pandai. Apa pantang dia? Nombor 1, ziarah orang mati, jangan ziarah. Tu pantang orang pakai susuk. Kalau gitu akak di hospital banyak mayat, pergi ziarah mayat. Buka bilik mayat satu-satu, pergi tengok muka. Nombor 2, tak boleh lalu bawah penyidai. Pergi lalu bawah penyidai. Main polis sentri orang tu jaga main bawah dia, lalu bawah dia. Nombor 3 apa pantang dia? Pisang. Pergi kedai buah beli pisang standar, kak telan lah kak. Nak bagi keluar balik ni jarum ni. Kak taubat ustaz, adakah Allah ampunkan dosa kak? Akak pakai ni supaya suami akak tak cari lain. Suami akak ni tak menikah lain. Kak nak bagi dia suka pada akak. Pasal suami akak ni kerja dia berpindah randah. Jadi akak takut dia berkenan dengan orang lain. Jadi akak pakai macam ni supaya dia tak nampak orang lain. Sekarang baru tahu berdosa ustaz. Tolonglah ustaz, macam mana nak buang? Kak taubat ustaz. Maka orang yang bertaubat, insya-Allah Allah ampunkan dia walaupun dosa syirik. Maksud yang tak diampunkan ialah mati dalam keadaan syirik. Jadi tuan-tuan, malam ni Allah Ta'ala ampunkan kita. Peluang sebesar-besarnya. Yang nombor 2 yang Allah tak ampunkan pada malam ni apa dia? Orang yang bermusuh-musuhan. Kepiah sama-sama pakai tapi tak cakap. Kebetulan pula ceramah pula duduk sebelah pula. Allah. Tegak kepala. Tak tengok orang sebelah. Kalau tengok pun menjeling. Datang juga biawak ni. Aduh. Biawak dia panggil orang sebelah tuan-tuan. Kemudian dia minta ampun, ya Allah ampunlah aku, ya Allah ampunlah ni 10 Syaban ni, ya Allah. Ya Allah tak ampun dah, melainkan hang hulurkan tangan, Allahumma salli ala Muhammad. Minta maaf lah Tuan Haji, saya ni banyak salah, saya pun banyak salah, gugur dosa, dua-dua Allah ampunkan. Jom tuan-tuan, minta maaf pada abang kita bergaduh sampai sekarang tak cakap. Minta maaf pada kakak kita bergaduh pasal rantai labuh mak hari tu, minta maaf. Gaduh dengan jiran pasal ayam jiran main berak atas seat motor kita. Ayam jiran belah tu di kampung tu, tapi jenis tak buatlah reban, duk merata-rata. Pi bagus punya bertenggek atas seat motor X1R. Faham? Tak faham sudah. Berak atas tu. Yang suami kita nak pergi masjid, dia terus duduk. Duduk terasa tu. Jenis pula tak pakai sependa. Direct kena terus hentak ni. Tengok teh ayam. Bergaduh sampai sekarang. Pasal ayam ni. Minta ampun. Begitulah di dalam bulan Ramadan. Ada bendanya tuan-tuan yang kita buat khusus di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Apa dia? Semayang tarawih. Kalau tadi saya kata tidak ada amalan khusus untuk kita buat pada malam nisfu Syaban, terpulang pada tuan-tuan. Nak buat apa? Selagi mana Nabi tak larang buat. Tuan nak baca Quran ke malam ni, nak qiyamul lail ke malam ni, silakan. Yang mendatangkan pahala. Begitulah dengan tarawih. Berapa jumlah dia? Tiada ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berapa nak buat. Tak ada Nabi kata buatlah kamu 8, buatlah kamu 20, buatlah kamu 60. Terpulang pada tuan-tuan. Jangan kita hari ni 8, 20, 8, 20 bergaduh dalam masjid. Pukul 10.30 tak start lagi sembahyang. Bergaduh tu imam dengan Bilal. 8, imam 20, 8, 20. Yang duduk di luar tu 8, 20, 8. 8208. Cantik tu. Udah tikam nombor pula dah. Celaka betul tuan.
tikam nombor bulan Ramadan. Haram betul tak ni. Yang tak semayang tak bergaduh, yang semayang pula bertekak. Yang bertekak tu pasal apa? Yang tu Nabi larang. Yang Nabi kata la tahasadu wala tanajashu wala tabaghadu wala tadabaru. Jangan kamu hasad, jangan kamu benci membenci, jangan kamu marah memarah, jangan kamu boikot memboikot. Yang tu ada. Maknanya bergaduh pasal benda tu ada. Dilarang. Kamu nak buat 8, kamu nak buat 20, silakan. Tak, saya betul-betul Ustaz, saya nak ikut Nabi, nak buat 8. Oh bagus, buat. Silakan. Tak, yang dia orang buat 20 tu mana asalnya Ustaz? Tadi saya kata dah, jangan petikai orang. Dia nak buat 100 pun terpulang kat dia. Dia nak buat 20, terpulang pada dia. Tak, saya betul-betul nak buat hak Nabi buat. Nabi tak cakap berapa. Hang faham tak? Terpulang pada hang nak buat berapa. Tak, saya nak buat 8. Ustaz nak kata apa? Terpulang kat hang. Tak, Ustaz tak faham ni. Saya nak ikut Nabi buat 8. Yang dia orang pergi buat 20 tu, dia orang ikut siapa? Abang faham tak saya kata? Nabi tak pernah kata bilangan dia sekian banyak. Nabi tak pernah kata. Tak, Ustaz faham tak? Abang yang tak faham. Saya faham lah abang nak cakap apa. Abang buat 8, silakan. Saya nak buat 20, silakan. Tak, 20 tak betul Ustaz. Yang tu yang jadi salah. Kamu mentak betulkan orang. Itulah yang akan berlaku pada setiap kali Ramadan. Akhirnya asal datang Ramadan, bulan berkasih sayang, jadi bulan gaduh. Ada grup ada dua pula grup. Yang mana semayang 8 rakaat parking sini ya. Yang 20 parking sini ya. Siap buat pula tuan-tuan. Haram tu. Yang mana 20 saf depan, 5 saf ke depan 20. Yang mana belakang 8 rakaat belakang. Sudah tuan-tuan. Jadi abang nak ikut Nabi lah. Saya nak ikut Nabi, saya buat 8. Abang ikut jumlah ya. Abang tak nak ikut lama yang Nabi semayang. Tak faham tak? Abang nak ikut jumlah 8 sajalah. Lamanya Nabi semayang abang tak nak ikut. Abang buat 8 berapa minit? 10 minit. Abang tahu lah Nabi semayang 1 rakaat, 2 rakaat berapa juzuk? Tak tahu. Abang ikut yang tu pula. Nabi 2 rakaat surah Al-Baqarah bang. Itu baru ikut Nabi. Allahu Akbar. Tu imam baca Alif Lam Mim zalikal kitabul la raiba fi sampai 2 rakaat Al-Baqarah bang. Sambung An-Nisa bang. Abang tak nak? Saya pun 2 surah Ustaz. Qul wallah, qul a'udzu birabbil nas. Elok ah. Tu pun abang nak kata abang ikut Nabi. Hang nak ikut Nabi tapi hang duk petik. Hang tak nak ikut semua. Hang nak ikut 8. Tapi hang tak mau ikut berapa lama Nabi semayang. Nabi semayang dia abang, kalau semayang malam ni sampai bengkak kaki. Lamanya Nabi semayang. Kita semayang bengkak kaki pasal gauk. Baik. Jadi yang 20 ni mai daripada mana? Yang 20 ni daripada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Dah. Siapa dia? Umar. Umar sahabat Rasulullah. Maka lagi tu betul juga. Sebab itu dalam agama kita senang. Ada benda ni dibuat oleh Nabi, ada sahabat buat jalan saja, selesai masalah. Saya betul-betul cakap Ustaz, saya nak buat 8, saya tak mau buat 20. Ustaz nak kata apa? Tak kata apa. Betul, abang nak semayang di mana 8 rakaat? Saya semayang di masjid lah. Pas semayang Isyak, tu imam apa semua, kita semayang Jumaat lah 8 rakaat. Abang, Nabi Muhammad tak pernah semayang tarawih berjemaah. Yang abang duk tarawih berjemaah tu, Nabi tak buat. Enggak ada itu. Yang tu abang ikut pula. Nabi enggak ada itu semayang tarawih berjemaah. Enggak ada itu. Saya lemah tengok ustaz tuan-tuan. Enggak ada saja tuan-tuan. Kalau gitu abang bid'ah, Nabi tak buat jemaah. Abang buat tiap-tiap malam jemaah tarawih di masjid, tiap-tiap malam Ustaz, sampai malam raya Ustaz.
Malam raya pun terawih lagi Ustaz. Awal lagi bidah ha. Orang takbir abang sembahyang lagi. Nabi Muhammad tuan-tuan, dia sembahyang tarawih berapa hari je di masjid. Lepas tu Nabi balik sembahyang di rumah. Nabi tak buat ramai-ramai. Yang buat ramai-ramai ni Umar Al-Khattab. Abang pun kaki bid'ah agak. Jadi kena faham betul-betul. Tak salah buat 20, tak salah buat 8, tak salah dibuat secara berjamaah, baik di rumah, baik di dewan, baik di masjid. Silakan. Selagi mana tidak ada haramnya datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang Imam Syafi'i pegang. Selesai masalah. Sepatutnya kita tak bergaduh, dan memang selama ni kita tak bergaduh. Beratus-ratus tahun tak pernah bergaduh. Dia mula bertekak sama-sama kita ni tuan-tuan bila puak-puak ni balik pada universiti hak luar negeri ni, dia bawa pahaman dia di negara Arab dulu, dia bergaduh macam tu di negara Arab, dia balik dia ajak kita pun bergaduh. Sampai sekarang kita ni bergaduh. Padahal kita umat Melayu di tanah Melayu ni sejak zaman dulu tak pernah bergaduh masalah tarawih, masalah apa ni. Sebab tu tuan-tuan, saya mai ajak siap-siap ada diambang Ramadan ni. Terus ada bergaduh masalah berapa bilangan dia. Buat elok-elok, hang nak buat 8, silakan. Hang nak buat 20, silakan. Nak buat jemaah hang, silakan. Nak buat semayang di rumah dengan isteri, silakan. Saya semayang Isyak di masjid, bagus. Tapi Ustaz, bila saya balik tarawih, saya buat di rumah, oh boleh, tak salah. Saya jadi imam, isteri jadi makmum, boleh, bagus, tak ada masalah apa, tak ada kata haram, sila. Tapi lagi ramai berjamaah, lagi bagus bang. Yalah, tapi hati tak khusyuk dengan kita ni. Kalau boleh khusyuk lah dengan isteri kita lah, tak apa. Masuk 2 hari, rupanya jadi imam tarawih ni penat Ustaz. Pasal apa? Nak ingat rakaat lagi, nak ingat ayat lagi. Penat. 2 malam saya jadi imam, penat Ustaz. Atau malam ni je lah, saya kata ke isteri saya, kamu pula jadi imam, abang makmum pula. Itu bapak bid'ah nama dia tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya muliakan. Jadi selesai masalah semayang tarawih, semayang berehat-rehat adik-adik. Nah, semayang berehat-rehat. Jangan duduk rehat-rehat tu sementara duduk tunggu nak masuk rakaat yang lain, duduk main lato-lato pula. Pop. Dengan Tok Imam pun main. Kenapa imam main lato? Selawat ah. Tak boleh, bid'ah, Nabi tak buat. Lah, tu hang main lato-lato. Masalah kita ni tuan-tuan, main selawat pula dah. Bergaduh lagi. Ada Sayyidina dah Ustaz. Allahumma salli ala Muhammad ke Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bergaduh lagi sekali. Saya selawat Ustaz, Allahumma salli ala Muhammad. Saya tak bubuh Sayyidina. Pasal apa? Nabi tak sebut, apa saya sebut? Nabi tu kawan hang. Nabi tu classmate ke? Classmate hang. Kalau classmate hang boleh panggil mat, oi mat. Dia Nabi. Ada ayat dalam Quran yang melarang kita memanggil Rasulullah seperti mana kita memanggil kawan-kawan kita. La taj'al du'a ar-rasul ka du'a di ba'dikum ba'dah. Jangan kamu panggil Nabi macam mana kamu panggil kawan-kawan kamu. Sebab tu dalam mazhab kita boleh diletakkan Sayyidina Muhammad, tak salah. Sebab dalam ayat tu isteri Nabi panggil Nabi ya Rasulullah. Dia tak panggil abang mat kat lihau. Dia tak panggil. Dia tak panggil, oi, balik oi, makan. Kita panggil suami kita, oi, balik oi. Tu yang suami balik tu, oi ya oi, balik dah tak. La ilaha illallah. Anak Nabi panggil Rasulullah ya Rasulullah. Dia tak panggil bapa, oi pak. Dia tak panggil abah. Dia tak panggil papa. Dia panggil ya Rasulullah. Bapa mertua Nabi Abu Bakar, Umar, ya Rasulullah. Dia tak panggil mat. Dia tak panggil tuan. Pasal larangan daripada Allah. Jangan panggil Rasulullah macam kamu panggil orang-orang yang biasa di kalangan kamu. Maka panggillah dengan panggilan yang mulia Nabi Muhammad
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebagai lambang menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey Ustaz, kalau saya tak mau sebut sayyidina, Ustaz nak kata apa? Tak mau kata apa, nak kata apa? Aku suka hang eh? Tak, Ustaz nak kata apa kalau saya tak sebut sayyidina? Tak kata apa, aku suka hang? Nak kata apa? Tapi Ustaz sebut sayyidina tak betul, tu yang salah tu. Hang tak sebut Sayyidina, saya tak salahkan hang pun. Tapi bila saya sebut Sayyidina, hang salahkan saya pula. Apa jenis manusia ni? Padahal dua-dua boleh terpulang, tapi perangai kamu suka menyalahkan orang. Akhirnya hidup kita sebagai orang Islam, kerja dia salah belaka. Orang cari kebaikan, orang cari manfaat, kita hari ini mencari salah. Akhirnya ibadat kita makin kurang, amalan makin kurang. Sedangkan Allah Ta'ala sebut liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling terbaik. Jadi tuan-tuan, tak salah tadi tuan-tuan imam kita berzikir subhanallah, 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 silakan, cuma buat yang terbaik. Tak payahlah laju patah balik lepas dolar tu. Panggil saya ke? Dah subhanallah. Oh bunyi macam balallah. Yang tu yang kita tak mau. Yang tu yang tak mau. Kamu nak buat ratib elok-elok lah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Silakan. Ya ada gear tu pasal apa? Masuk gear satu, la ilaha illallah. Bagus. Masuk speed gear, turbo pula, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sudah tuan-tuan. Hang nak pergi mana? Tuhan bukan pekak. Buat elok. Dia kata nak habis cepat tu Ustaz, pasal nasi biryani Ustaz. Tu yang laju. Kena pula tuan-tuan, Allah karipap saja. La ilaha illallah. Aku tak makan pada petang ni, karipap manja muka aku. Yang tu yang bunyi la. Yang ni yang kita tak mau. Allah Ta'ala nak tengok amalan yang terbaik. Begitulah kalau tuan-tuan nak selawat dalam sembahyang tarawih, silakan. Tak Ustaz, Nabi buat tak selawat dalam tarawih tu? Nabi tak buat. Nabi tak buat fadla minallah dalam tarawih, subhanal malikal ma'bud. Nabi tak buat. Artinya kalau Nabi tak buat, pasal apa ustaz buat? Saya pun tak buat. Saya pun tak buat dalam tarawih subhanal malikal ma'bud. Saya tak buat. Apa pula tak buat ustaz? Jangan bohong lah. Ustaz pun munafik. Munafik tu. Saya semalam semayang di sekolah ustaz, saya dengar ustaz jadi imam. Bila ustaz tu sebut subhanal malikil ma'bud, saya dengar ustaz. Hari ni ustaz kata ustaz tak buat pula, ustaz tak mengaku pula. Dah saya tak buat, memang saya tak buat lah. Saya semayang semalam ustaz buat. Saya buat selepas habis semayang. Saya tak buat di dalam semayang, sebab Nabi tak buat dalam semayang. Habis tu yang ustaz buat semalam, dah habis salam. Habis salam, dah habis semayang, terpulanglah pada saya nak buat apa pun. Macam mana? Tak faham? Nak kata bodoh tak gemak tuan, tua bangka. Sebab dia tak nak memahami makna usul. Itu nama dia usul fiqh. Sembahyang itu beberapa perbuatan, beberapa perkataan, beberapa ucapan, bacaan yang dimulai daripada takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Itulah sembahyang. Selagi mana tuan-tuan tak angkat takbir, itu belum sembahyang. Sebab itu bila tuan-tuan nak sembahyang, tuan-tuan sebut usalli, tak apa. Belum sembahyang. Waktu tuan-tuan duduk atas sejadah ni, menyembah dengan orang sebelah. Ada Ustaz Kazim ni? Ada apa? Hujan ni? Dia naik kereta bukan, ada berjalan kaki. Ada. Tak apa. Silakan.
Boleh nyimbang lagi, belum sembahyang lagi. Ustaz, kalau tengah berdiri tu main lato-lato, boleh tak? Aku ambil lato, aku katok belah. Boleh. Usalli. Boleh. Yang tak bolehnya bermula daripada angkat takbir. Allah. Yang tu benda haram, benda halal jadi haram. Nama dia apa? Takbiratul ihram. Mengangkat takbir yang menjadikan benda yang halal menjadi haram. Itulah nama dia takbiratul ihram. Sebelum ni halal, sekarang dah angkat takbir jadi haram. Apa dia? Cakap Allahu Akbar. Dah haram cakap. Ada Ustaz Kazim? Ada. Haram. Melainkan kau baca yang disuruh baca. Yang tu nampak? Allahu Akbar. Tak boleh makan dah. Jangan duk makan dah. Bismillahirrahmanirrahim. Daging tadi ni duk lekat sebelah gigi ni. Dia telan pula. Haram nama dia tuan-tuan. Minum. Ustaz, biar betul Ustaz. Mana ada orang semayang minum? Kamu semayang tengah padang, hujan turun. Buat semayang minta hujan. Tengah semayang tu hujan turun, dia nganga mula. Tak boleh dah. Kamu sedang semayang. Itulah nama dia takbiratul ihram. Sebelum semayang, kentut tu halal. Kentut. Prok kentut. Loh. Anak darah tu. Kita pergi Minang dia angkat hidangan, minumlah pakcik, dia duduk bersimpun, jemputlah minum pakcik, makcik. Elok dia bangun tuan-tuan, terkentut, prok. Berdosa tak? Tak berdosa. Minta maaf makcik, terlepas. Kamu pun terlepas nikah dengan anakku tadi tuan. Tapi bila dah sembahyang, tak boleh dah. Itu maknanya takbiratul ihram. Dan bila dia akan berakhir, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dia jadi halal balik. Assalamualaikum warahmatullah. Takbir yang salam yang pertama. Halal balik dah. Boleh bercakap balik, boleh minum balik, boleh buat apa-apa benda pun, silakan, selagi mana tak berdosa. Jadi perbuatan engkau berselawat masa sembahyang tarawih, bila engkau buat? Saya buat selepas salam. Kalau gitu no hal, silakan. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Fadlan minallahi ta'ala wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. Silakan. Tak salah. Yang salah, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Fadlan minallahi ta'ala wa ni'mah. Yang tu betul. Bapak bid'ah tuan-tuan. Kalau ada tu Bilal dengan tu imam buat, tuan-tuan angkat dua-dua tu, pitaklah hujan tuan-tuan. Ni benda dalam semayang tak boleh buat. Benda di luar semayang silakan. Makan pun boleh kat leha, minum pun boleh. Dah habis salam, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tok imam ambil air mineral, dia minum. Dia rehat, dia minum air mineral, dia letak balik. Tak apa, pasal tak semayang. Yang salahnya dia tak siap-siap air mineral ni buh dalam poket. Ada straw lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Dia rehat, makmum baca Fatihah. Yang tu yang salah. La ilaha illallah. Jadi tak timbullah isu masalah selawat. Benda tu dah habis semayang. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu wasallam alaih. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad. Silakan. Sebab apa itu? Supaya makmum rehat, imam rehat. Dia rehat. Tuan-tuan ingat senang jadi imam.
Nah, tambah yang jenis hafiz. Saya kalau imam setakat baca ayat lazim tak apa. Rakaat yang kedua qul huwallah, rakaat yang kedua qul huwallah, rakaat yang kedua qul huwallah, rakaat yang pertama terpulanglah. Mai kena imam macam ni tuan-tuan. Dia hafal satu juzuk tu daripada zuhur sampai asar. Dia nak baca dalam semayang. Dia nak ingat ayat Quran, dia nak ingat rakaat, nak bagi dia rehat. Saya ingat lagi waktu saya belajar dulu. Bukan belajar, waktu saya dah habis belajar. Orang nak ambil saya jadi imam tarawih di masjid. Satu malam satu juzuk. Satu malam satu juzuk. Saya tak letak Quran besar depan tu. Oh, konon-konon ingatlah, tuan-tuan, tak letak. Tapi bila saya jadi imam, ada Tok Siak ke Tok Bilal masjid, dia letak Quran yang besar depan dia. Dia nak semak. Betul tak betul yang saya baca? Stres tu tuan. Macam tak percaya dengan aku punya tu. Malam pertama saya ikut aturan juzuk 1. Malam kedua saya ikut aturan juzuk 2. Malam 3 saya ikut aturan juzuk 3. Jadi tak aku lemah sungguh. Masuk rakaat berapa ke malam keempat saya baca ikut aturan. Dia pun tengok. Masuk rakaat yang kedua saya baca terus juzuk 8. Dia duk cari taman. Padat muka hang tak percaya kat aku. Tak khusyuk sembahyang dah. Jadi imam pun kadang-kadang dia nak semak juga, dia nak selak juga. Waktu itulah rehat sekejap. Nama pun rehat, sembahyang tarawih. Orang dulu-dulu kata kita selawat dululah. Tu yang datang selawat tu. Supaya tak mengantuk. Tuan-tuan ingat sembahyang ni tak mengantuk ke? Ni hak ceramah ni pun mengantuk. Kena hujan bagi punya lapak pula, aduh. Ceramah pula ustaz pula, ya. Kalau kita melihat tentang Ramadan mengajar, dia pun mengantuk, bukan orang hak dengar tu mengantuk. Sebab tu saya ni mai ceramah ni tuan-tuan, saya tahu lah tuan-tuan ni duduk di Kuala Lumpur, jalan jam sesak, hujan lebat. Saya kena buat satu ceramah yang menceriakan tuan-tuan. Tuan-tuan dengar, tak mengantuk. Tambah pula dapat tiang pula. Allah Haji, Allah galah rasa tu. Supaya tuan-tuan tak pening. Saya boleh mengajar bagi pening tuan-tuan? Boleh. Apa masalah? Boleh. Baik, kalau kita melihat semayang tarawih, ya, Rasulullah semayang 8 rakaat, ya, 8 rakaat. Tidak berjamaah. Kemudian baginda balik rumah dia. Selepas itu Rasulullah sembahyang di rumah lah. Nabi tak datang jemaah dah tarawih di masjid. Tetapi perbuatan berjemaah itu menurut pendapat ini, tetapi pendapat itu dibantah oleh ini, tetapi pendapat itu dibantah oleh ini. Lama-lama tentang keluar gitu je, muntah kat tu, aku pening kepala. Mula-mula tu aku faham dah, mai dibantah, aku muntah. Saya boleh ajar macam tu, tapi sekarang ni kita bukan dalam suasana menuntut ilmu berkitab. Kita berceramah. Bila kita berceramah, kita rujuk kepada ulama. Ambil satu pegangan. Ulama apa? Dalam mazhab kita di Malaysia, Asy-Syafi'i. Silakan mazhab Imam Asy-Syafi'i. Maka tuan-tuan keluar daripada sini pun dapat satu keputusan. Pening pun tidak, muntah pun tidak, apa pun tidak, bergaduh pun tidak. Kita ni dah pening, jangan tambahkan pening. Biar ada peningkatan, jangan ada pening. Itu saja. Sebab hari ni masalah banyak orang pening. Banyak pening. Okey ustaz, balik pada selawat tadi. Boleh, cuma jangan menjerit. Berlawan dengan masjid sebelah. Masjid sebelah pula baru pasang speaker. Horn punya speaker panjang 4 depa. Tengah duk sembahyang ni masuk belah kita. Subhanallah. Oi, dia ni melawan Tok Bilal tu tunggu saya lagi giliran aku pula. Tu yang tiap-tiap kali raya tukar lain punya speaker, rosak, meletup, meletup entah ni. Buat elok-elok. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Dah cukup. Adik-adik tak payah menjerit. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu wasallam alaihi.
Ni adik-adik TikTok ni. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zawlina wa maulana Muhammad bila Nabi. Dia orang ni jawab tu, bunyi tu bila Nabi. Mai belakang pula, lama lagi. Hang ni selawat kan main-main. Selawat elok-elok, elok duk dia selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Bulan Ramadan, bulan seronok. Pasal apa tuan-tuan nak stres? Tak payah stres. Bagi seronok sebab nafsu tak suka. Tuan-tuan ingat nafsu suka ke tarawih? Nafsu tak suka. Nafsu suka pergi shopping. Nafsu suka pergi pasar Ramadan. Nafsu tak suka main masjid. Nafsu tak suka sembahyang. Tak suka dia. Tambah pula sebelah kita orang dia batuk, lagi nafsu tak suka. Covid apa? Tengah sembahyang, orang sebelah batuk. Silap datang. Lepas ni aku batuk pula. Berapa ramai yang cakap macam tu? Kita masuk masjid, dia salam, assalamualaikum haji. Waalaikumsalam. Lama tak nampak haji pergi mana? Saya pergi umrah baru balik 2 hari. Allah menyesal salam. Covid bah. Dulu kalau orang balik umrah peluk cium, ambil berkat. Tuan Haji dengar kata balik umrah. Baru sampai alhamdulillah. Oh peluk belaga pipi. Ini dak Tuan Haji tu balik umrah nak peluk Haji cukup. Jaga penjarakan Lah siap tu tuan-tuan. Apa nak jadi ni hari ni tuan-tuan? Saya ingat dulu-dulu orang balik umrah, balik haji, tu imam tu sanggup tak jadi imam. Tengok yang balik umrah tu baru sampai. Dah nak qomat dah. Haji baru balik umrah, ambil dia jadi imam sat. Berkat. Dulu. Sekarang cuba tuan-tuan buat. Elok haji. Jadi imam haji. Tu imam sakit tu lah. Sila batuk. Padahal tadi menyembang di bawah punya derah. Oh ramai di Mekah, ramai punya kuat. Bila suruh jadi imam batuk tak dapat. Lagi senang tak mau jadi imam, cakap je saya covid positif. Lagi tuan-tuan, tinggal dia seorang aja, balik semua orang. Allah, apa je penakut sangat ni tuan-tuan ni. Sampai jadi takut, jadi susah. Saya ceramah di mana ke, ada satu budak depan ni, anak muda, dia tak pakai face mask. Pak cik kat sebelah ni pakai. Saya tengok pakai. Budak tu tok pakai. 2 minit je tahan. Belah tu. Bukan sungguh pak cik ni. Pakai face mask marah gila tak. Tapi hak tak pakai tudung lain pula. Hak tu tak apa pula. Yang tu kena kat saya sekali. Saya ni pi mana pun nak kata macam mana tuan-tuan. Nak kata famous taklah famous, orang kenal. Saya turun dekat RNR, saya ambil topeng muka tu yang nampak mata, yang rider punya ride punya tu. Pakai yang tu je turun. Senang, pakai topi, pakai hak nampak mata turun. Jalan. Assalamualaikum Ustaz Kazim. Astaghfirullahalazim. Ni kenal aku lagu mana? Kalau aku pakai face mask tak apa ni. Ni aku dah pakai hak right punya tu. Nampak mata lah. Pun orang kenal tak ada. Saya duduk dekat airport. Saya duduk makan dekat restoran kat airport tu lah. Datang pak cik. Ustaz, minta tolong. Ya bang. Saya buat basking. Oh, so Ustaz tolong nyanyi sikit Ustaz. Kok dapat sikit. Saya nak buat bancu simen, saya tak pandai. Nak buat rumah kederat pun dah tak ada. Tua lah Ustaz, boleh menyanyi lah. Kok dapat cari rezeki. Kalau Ustaz menyanyi, insya-Allah ramai kau terima kat saya. Boleh tunggu saya makan Ustaz. Saya pun pi pantang dapat mikrofon. Basking ke airport. Alangkah gembira hati. Orang pakai ambil gambar.
Saya terlupa, tuan-tuan, kapal terbang saya pukul berapa. Saya tak bawa beg lagi, tak masuk. Allah. Isteri saya kata, abang lagi 15 minit, 20 minit. Berlari saya, tuan-tuan, dengan isteri saya. Pertama kali berlari ke airport. Tengok-tengok queue panjang pula. Saya kata, ni tobatlah, dia tutup pintu sekali lagi, mampu kita. Saya pun cakap, minta maaf lah, orang putih semua dah minta maaf, saya ni dah lambat, tolong bagi laluan. Spotting pula mereka, tuan-tuan, bagi laluan, masuk. Kalau boleh saya nak masuk sekali dalam mesin scan. Polis pula cakap, cepat ustaz. Saya pun cepat, tuan-tuan, berlari dah, berlari naik atas berterbang. Sampai di atas kapal terbang tu, pramugari pakai skirt. Encik, face mask. Dia marah saya tak pakai. Terlupa nak pakai. Saya kata dekat dia, skirt. Dia kata. Terus dia diam. Orang mana ni cilakui betul kata. Ya, aku tak pakai face mask, hang marah. Hang pakai skirt, hang tak marah. Saya terlepas cakap, skirt. Dia lalu ulang balik lepas tu, tuan-tuan, dia tak tengok saya. Astaghfirullahalazim, tuan-tuan. Jadi tak salah, tuan-tuan, nak selawat ke apa ke, janji jaga adab. Dan orang kita, dia kira pula 2 rakaat macam ini, 2 rakaat masuk 4 rakaat, dia kiraan, dia ada doa pula, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Supaya apa? Supaya imam tu tahu, yang ni dah 4, yang ni dah 8, yang ni dah 12, yang ni dah 16, yang ni dah 20. Sebab tu setiap kali 4 dia ada doa. Mai zaman sekarang pula enggak ada itu, Nabi enggak ada itu. Astaghfirullahalazim. Memanglah Nabi tak buat, tapi Quran kata, berdoalah kamu, berdoalah. Melainkan ada benda yang diharamkan berdoa. Contohnya apa? Dalam tandah. Yang tu ada. Ud'uni astajib lakum. Doalah di mana? Silakan di mana-mana pun. Melainkan ada yang haram dalam tandah. Jangan duduk lain tandas pula. Allahumma inna nas'aluka. Jangan, tuan-tuan. Nak berdoa lepas sembahyang, silakan. Tapi ustaz, kenapa di Mekah kita tak berdoa? Nak berdoa pun tak apa, tak ada siapa larang. Tak pasal apa imam tak berdoa. Kau suka dia tak mau doa. Doalah. Tak masalah. Tak, kenapa dia orang tak berzikir lepas sembahyang? Pasal banyak lagi orang nak buat tawaf. Kalau hang duk berzikir tu, orang kacau, orang pijak, hang mati. Hang nak berzikir lepas sembahyang, pergi berzikirlah masjid tu. Tengoklah kepada uruf. Tengok kepada sebab. Janganlah hang nak balun semuanya haram saja. 1, sembahyang tarawih, silakan. 2, berbuka puasa. Nama dia iftar. Dulu kita jarang sebut iftar, kita sebut buka. Sekarang ni dah banyak orang mengaji dah. Iftar, majlis iftar, silakan. Okey, Ustaz, mana bagus? Makan kurma dulu, minum air, sembahyang maghrib, atau makan nasi dulu baru sembahyang maghrib? Jawapan. Nampak dia jawab, nampak tak? Makan nasi dulu. Pasal apa? Pasal apa dia jawab makan nasi dulu? Pasal dia kencing manis. Orang kencing manis duk ketok-ketok dan dia kena makan cepat nasi supaya dia jadi kuat. Lagi dia hypo. Mengikut keadaan, tuan-tuan. Ni dah pengurusi pula wajib pula ketetapan. Berbuka kurma 2 biji, air segelas, jamuan selepas maghrib. Ketok-ketok makcik tu, tak cukup lah, aku kena nasi, gitu dia. Tu yang tengah sembahyang pengsan. Tengok keadaan. Sebab tu tak larang, tak ada salah. Ustaz, Nabi buka puasa dengan kurma kan? Betul. Dan selepas tu Nabi makan nasi tak? Tak. Atau apa sebab hang makan nasi? Hang makanlah kurma sampai sahur besok. Ini nasi bertimbun macam ABC tu. Apa? Yang tu tak nak ikut Nabi pula. Kadang-kadang
kurma yang masjid sediakan setengah ibu jari, kecil tu pun berkedut 1000 lah. Kalau kurma hak besar lagu tu tak apa juga, 2 biji pun kenyang. Dia punya besar, ni kecil. Dua ya, makan 2 biji kurma dan air segelas ya. Ini jatan puasa telah pun bermesyuarat ya. Kita sembahyang maghrib, selepas tu baru makan nasi. Kerjasama tuan-tuan diucapkan terima kasih ya. Arahan PM pengurusi masjid. Datanglah sembahyang, Allahu Akbar. Tuan-tuan ingat semua khusyuk. Yang duduk di saf belakang cantiknya, habis sembahyang dia kena cepat, lambat leboh nasi, ramai malam ni. Yang duduk saf depan silap duduk kat depan, aduh rasa tak cukup. Yang paling khusyuk imam, takkan dia orang tak simpan kat aku imam tu ya, dia relax, bismillah, dia tahu lah untuk dia tak ada siapa ucik tak apa, terpulang pada tuan-tuan. Tuan-tuan nak buat apa, tapi janganlah sampai 8.30 tak maghrib. Abang maghrib 8.30 lah, jap tak turun lagi ni, duduk menyandar kat kusyen tak turun lagi. Bila nak turun bang? Abang tu mengandung abang wais sampai mati tak turun-turun dah, dengan borai perut tu. Ala-ala kadar lah, bukannya tak boleh makan dah. Silakan pada tuan-tuan. Ada orang yang boleh tahan, dia makan 2 biji, dia minum segelas air, dia sembahyang maghrib, dia tahan. Tapi ada orang tak tahan tuan-tuan, dia kena nasi juga. Pasal apa? Pasal dia ada penyakit, dia nak makan ubat, pasal dia diabetik, pasal dia ada darah tinggi, pasal dia ada GERD, pasal dia ada apa nama gastrik, dia kena makan cepat. Makanlah mak jangan duk halang dia. Salah nikah, kau makan 2 cukup, ikut yang Nabi buat. Sudah tu yang kau tu duk pedih perut pingsan. Jadi tengok kepada keadaan. Serupalah adik-adik kita ni ada Emirates apa, Arsenal kah? Bukan Arsenal insya-Allah, bukan Syurfah bukan ni ada yang umur 13. Alif Mekah umur berapa? Tahun ni 13. Kecil 13 Ada orang yang suruh anak dia puasa umur 5 tahun. 5 tahun ustaz, anak saya latih sejak 5 tahun. 5 tahun ni, tahun ni yang pertama lah dia puasa 5 tahun. Dia tadika pun belum 5 tahun. 5.5 kejut. Aiman, bangun man, sahur. Ngantuk man. Allah suka orang yang berpuasa. Jom bangun. Kesian budak tu, mai pukul 9 pagi, 5 tahun tuan-tuan. Mama lapar, mama lapar. Mak dia boleh cakap, man sikit je lagi, sekarang pukul 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 jam je lagi, sabar tau. Allah suka orang yang sabar. Pukul 3 mati budak tu tuan-tuan. Yang disuruh ajar anak-anak kita ni sembahyang. Sebab tu saya suka tengok adik-adik kita ni duduk depan. Tuan-tuan ingat senang mereka ni duduk depan, ceramah duduk depan ni, Masya Allah hebat. Yang disuruh sembahyang hak puasa ni ikut kederat. Budak 5 tahun nak duk suruh puasa pasal apa? Lembek budak tu. Yang disuruh aja sembahyang 7 tahun, 6 tahun, 8 tahun, mau 10 tahun tak sembahyang, rotan. Ini dah 61 tahun tak sembahyang lagi ni. Aduh. Nah, sembahyang nah, I love Mekah. Tuan-tuan cuba tengok. Pak siapa anak-anak ni duduk depan? Ada lato-lato kah? Tak ada. Ada Messi kah? Ada Ronaldo kah? Tak ada. Ibrahimovic ada tak? Tak ada. Mape ada Mape. Lagi tak ada.
Bukan susah tuan-tuan nak tarik anak-anak muda mai semayang bulan Ramadan. Tuan-tuan tak ingat tuan-tuan, bulan Ramadan, bulan budak-budak kita di kampung dulu, Allah paling meriah. Yang mana umur bayar-bayar saya 50, 60 ni ingat balik di kampung. Asal bulan Ramadan, polis sentri. Asal bulan Ramadan, sengkuang calit. Orang KL tak tahulah, jumpa tak jumpa sengkuang calit. Saya duduk di kampung, kerang rebus, sengkuang calit. Penuh orang duduk meniga pergi jalan. Bukan setakat pasang pelita, pasang lampu lilak-lilak saja. Sengkuang calit. Yang paling meriah sekali adalah anak-anak kecil-kecil macam ni. Cuba kita tengok sekarang bulan Ramadan, apa jadi pada anak-anak kita sekarang? Bila datang ke masjid, siap tengok budak-budak belakang. Surat belum? Belakang. Oh, garang. Kena pula budak-budak macam ni nakai. Balas balik siku kan. Mai tu siap nampak CCTV rekam. Buat smackdown. Astaghfirullahalazim. Ni adik-beradik John Cena ke apa ni? Begini je. Budak-budak ni tobat lahum tak datang dah. Jom kita bagi meriah balik Ramadan yang akan datang tuan-tuan. Macam mana nak buat ni? Adik ni love Mekah. Di kelas ada berapa orang? Dalam kelas 40 orang. Dalam tingkatan 6 kelas. Jawatan kuasa masjid pergi jumpa dengan guru besar pengetua. Kami nak pilih 4 bilal muda, 4 imam muda jadi semayang tarawih. Yang jadi semayang tarawih imam tahfiz tu bagus dah. Cuba lantik mereka pula jadi imam. Budak tingkatan 5 sekolah menengah. Kamu Amir Husaini jadi imam umum dalam kelas, dalam sekolah. Untuk makluman semua, 4 pelajar kita telah dipilih untuk menjadi imam tarawih di masjid pada tahun ini ya. Ini satu kebanggaan pada pihak sekolah. Cikgu sebagai pengetua rasa berbangga pada anak-anak murid cikgu yang berjaya menjadi imam dan bila di masjid. Beri tepukan. Tepuk. Oh, seronok. Padahal cikgu pun tak boleh jadi imam. Oh, sudah tuan-tuan. Anak murid kita jadi imam. Yang pertama ialah Hal Husaini. Oh, oi bangga tuan-tuan. Yang kedua Muhammad Sajad. Mana? Oh, subhanallah. Seronoknya tuan-tuan. Oi. Agak-agak tuan-tuan lah kalau lah satu kelas dia mai semayang penuh di masjid ni tuan. Okey, saya nak, cikgu nak semua kamu semayang tarawih di masjid. Malam ni Muhammad Sajad akan jadi imam. Wah. Pakai jubah lagi. Allahu Akbar. Budak tingkatan 5. Penuh tingkat atas ni anak dara. Perempuan-perempuan tu. Habis-habis 2 rakaat. Yang perempuan ni, itulah boyfriend I. Dia seronok. Yang hak jadi Bilal pula budak tingkatan 4. Allah, Amir Ridwan. Wow, jadi Bilal. Allahumma salli ala Muhammad. Panjang tengkuk budak-budak. Seronoknya. Kawan dia kata, itu yang main lato-lato dengan aku. Sekarang jadi Bilal, kata dia. Masalah kita hari ni dengan budak-budak ni buat musuh. Ni apa ni depan ni? Belakang. Akhirnya belakang. Dia depan tak apa tuan-tuan. Saya tak apa, budak-budak ni kalau boleh atas meja pun tak apa tuan-tuan. Sebab bukan senang nak tarik dia orang datang. Dalam bulan Ramadan lah mereka datang banyak. Kalau boleh waktu berbuka puasa, satu tempat khas untuk dia orang buka. Okey anak-anak, mai sini. Makan di sini, tunggu azan dulu. Ini tidak, budak-budak penuh je. Hei, bangun. Haji Dan. Bangun bagi pak cik duduk. Mundur, aku nak makan di mana ni? Aku cuk tempat tu 6.30 petang Pak Ji tu datang 7.15 tu dia dapat kat Pak Ji. Hai, sibuk kamu ni. Mai datang. Sila. Apa macam tu? Sebab tu budak-budak dia tak suka main masjid. Hai anak-anak muda main motor tak suka main masjid. Bila dengar je bunyi motor tok siap panjang tengkok. Apa hal ramai budak-budak ni? Haji Dolah. Tengok tabung takut berjalan pula ramai budak-budak.
Dia sebut dia tengok tabung, takut berjalan. Allah, tuan-tuan. Jadi lepas ni kita nak iftar ke, berpada-pada lah. Jangan berbuka puasa menjadikan seolah-olah membalas dendam. Cukup-cukuplah tuan-tuan. Oh, kita buka puasa lauk 8 jenis, nasi hujan panas, nasi ribut petik, nasi Arab, nasi Pakistan, apa jadah ni? Boleh tak lepas ni tuan-tuan pergi pasar Ramadan set, bawa RM10 cukup. Lah ada menu rahmah pula, alhamdulillah 2 bungkus balik, sudah. Ini tidak gini bang. Apa tu, asap banyak terbakar ke? Pergi tengok lah ayam percik 2 ketul 4. Abang terbakar bang, ikan bakar 4 ketul, semuanya terbakar belaka. Akhirnya balik ke rumah, apa jadi? Minum air tebu segelas, langsung kenyang. Apa jadi? Membazir. Sedangkan bulan Ramadan patut bulan berjimat cermat, bulan untuk kita ni tuan-tuan, berjadikan kita ni insaf. Tapi bulan Ramadan pula bulan paling banyak belanja daripada bulan-bulan lain. Yang ketiga, tadarus Al-Quran. Saya seronok tuan-tuan kalau kita tadarus Al-Quran. Kalau boleh, janganlah pilih hak pandai-pandai baca. Kak Leha, dia pilih Hajah Rogaya, Kak Leha, Kak Nap, Kak Intan terpilih, Puspa Wangi. Hak ni pandai semua lah. Tiba-tiba masuk hak nombor 6, orang baru, tak apa lancar. Nama apa? Ni, Minah. Dia masuk geng kita lah, Ustazah. Itulah, akak pun Ustazah pun tengok juga, ya Allah, kita nak khatam cepat, nak buat kibau ulu, dia masuk pula. Sibuk betul lah. Berapa ramai yang tak suka sebab tak lancar. Bila dia pun masuk Quran, dia masuk, dia pun baca zalikal kitabu la raiba fi. Oh, cara tegur tu. Dengung lah, dengung. Dekatoknya sejadah ni bunyi sampai ke lantai tu. Dengung. Inna anzalna. Yang seorang lagu tu lah. Lama-lama dia merajuk tuan-tuan. Dah lah salah, ditegur dengan kasar, dibunyi pula. Masuk malam ketiga, dia merajuk, dia baca kat belakang. Seorang-seorang dia kat belakang. Ji, tak masuk tim tadarus ke? Tak payahlah. Asyik aku baca salah, asyik salah aku baca. Baik aku baca seorang, betul semua. Nah, memang betul semua, tak ada sebab tegur. Tadarus ni nak tegur, mendengar, mendengar, semak, menyemak. Okey ustaz, kalau dia masuk juga ustaz, macam mana nak buat? Bimbing dia. Haji. Haji ikut saya baca serentak dengan saya. Saya baca pendek-pendek aja. Haji ikut nah. Okey, bila sampai giliran tu Haji ikut saya baca. Wabil haqq anzalnahu wabil haqq. Dah. Nazala wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Dia boleh ikutlah. Jangan kak baca laju sangat. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazala wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muqtim wa nazzalahu tanzila. Dia sadaqallah dulu. Sebab tu orang yang tak pandai baca Quran tetap tak nak masuk tadarus. Sebab dia tahu dah, bila dia lambat ada yang, bila dia tergagak sikit, banyak yang tu yang masuk tu, hak muka tu dia tak tahu. Dan muka tu sajalah yang dapat cak gajah duduk, mangga, gajah berlari, tudung sarida, parida, hak tu yang dapat telekung. Hak lain tak dapat.
Cuba kali ni kita ubah tuan-tuan. Kita tackle satu orang. Tuan Haji masuk tim kami tadarus. Tak apa saya. Bukan suruh gelak Haji, suruh masuk tim. Saya tak apa lancar ni, saya kacau korang pula. Tak, Tuan Haji masuk. Masuklah, kami suka kalau Tuan Haji masuk. Bila dia masuk puji, oi baca sedap, kata tak pandai. Malam esok dia balik awal tunggu. Ni tidak. Ni Tuan Haji, lihat tim ni semua dah lancar dah kan. Jadi kalau Tuan Haji masuk tu macam dia stuck sikit kan. Jadi harap faham kan. Haji tu merajuk tuan. Kita tak bermasyarakat. Sepatutnya dalam bulan Ramadan kita bermasyarakat. Jadi kita tadarus elok-elok. Bukan makna bila habis tadarus khatam terus dah. Bacalah lagi tuan-tuan. Dan yang terakhirnya, yang keempat, bersahur. Beberapa kali Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran tentang sahur. Wabil ashar hum yastaghfirun wal mustaghfirina bil ashar. Kelebihan bersahur di antaranya tuan-tuan, waktu yang mustajab berdoa. Minta ampun waktu sahur. Satu. Dua, waktu sahur sekira-kira 50 ayat sebelum subuh. Panjang dia, tak lama sangat. Jadi janganlah tuan-tuan bersahur jam 12.30 malam. Bang, kita sahur kedai tom yam. Senang bang, nanti pukul 5 tak payah bangun. Itu bukan sahur kat leha, itu menteka darah nama dia. 2 pagi bukan sahur bang, itu sapa nama dia. Sahur ni sekira-kira 50 ayat yang kita baca Quran sebelum nak masuk subuh. Satu. Dua, bermulanya puasa ialah bila masuk subuh. Betul, yang imsak tu apa Ustaz? Imsak tu berjaga-jaga di jalan raya tu, merah, hijau, kuning. Hijau, kuning, merah. Imsak tu macam kuning lah. Jaga-jaga. Kalau hang boleh lepas, hang jalan lah. Kalau hang tak boleh lepas, hang stop lah. Itu alamat dia, nama dia imsak. Bukan langsung tak boleh makan. Imsak 6.10 contoh. Stop. Abang dah habis. Abang baru makan dua suap. Dah imsak bang 6.10 bang. Buat tenang. Padahal boleh lagi. Masuk subuh 6.20. Boleh lagi. Habis tu kenapa wujudnya waktu imsak? Supaya beringat. Takut terlajak. Tok Bilal tersilap kunci masjid, terbawa kunci lain. Dia buka pintu bilik Bilal tu. Buka-buka. Sudah silap lah. Patah balik rumah pula. 6.40 baru azan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lama pagi ni banyak imsak. Rezeki Allah. Makan. Jangan. La tas'alu an asya. Jangan banyak soal. Makan. Kepala otak kau. Dia bukannya tengok pada azan. Dia tengok pada jam kita masuk waktu habislah. Orang telefon saya di highway, dia kata Ustaz, saya ni dirosak kereta di highway. So, saya belum makan apa-apa. Saya masih puasa lagi Ustaz. Dah 9.30 ni. Okey. Apa masalah? Yalah sebab saya tak makan apa lagi Ustaz. Saya kira puasa lagi Ustaz. Dah. Abang dah maghrib pukul 7.25 tadi abang. Abang dah dikira habis puasa. Tak, Ustaz faham tak? Saya tak makan apa lagi Ustaz. Saya kira puasa lagi Ustaz. Abang makan ke, abang tak makan ke, bila masuk maghrib abang dah tak puasa. Tak, Ustaz faham tak Ustaz? Saya nasib baik dia bercakap dengan handphone tuan. Kalau depan saya terajang dia tuan. Tak faham betara tu. Abang makan ke, abang tak makan ke, abang dah tak dikira berpuasa, dah habis waktu maghrib. Dah apa tanda yang saya buka puasa? Mana saya nak tahu? Tak ada apa Ustaz. Air tak ada, biskut tak ada. Abang pergi kereta depan tu, buka bonet depan, ada air tangki tu bang. Buka, tak ada.
sebulan kat hospital, mulut habis merah ni. Bodoh macam tu sepa. Sumpalah dengan sahur pun. Sahur dia kata selagi tak bang subuh saya makan. Saya senang cakap kan, selagi dia tak bang subuh saya makan. Buatnya Tok Bilal tu tak azannya nak. Kadang-kadang ni tuan-tuan jadi pening kepala ni. Tuan-tuan tahu tak hari tu di mana ke radio dia tersilap siarkan azan maghrib 5 minit awal. 5 minit awal tuan-tuan, bang maghrib begini makan. Awal pula hari ni ya, begini makan ni. Besok kena umum yang mana buka puasa semalam batal, ulang qada balik. Sudah. Bukan salah kita orang, dia yang azan, kita ikutlah. Bukan salah kita orang, yang kau makan tu kita orang ke dia orang? Tak, dia lah. Kenapa awak tak tengok jam awak, jadual waktu semua dah ada? Allah, kadang-kadang jadi pening masalah azan saja. Ada yang tak azan, dia ikut radio. Tuan-tuan di wilayah ni, KL ni, ikut radio senang. Sekarang masalah waktu maghrib menandakan waktu berbuka puasa bagi kawasan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengan dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sini tak azan pun tak apa. Ada orang dia kata, ustaz, saya kalau Tok Bilal belum azan saya makan dah di masjid saya. Sebab ustaz, Tok Bilal tu yang saya tahu dia makan dulu baru dia azan. Cerdik tuan. Saya kata biar bang, tengok maghrib bang. Nah, jangan pandai-pandai. Yang setahu saya Tok Bilal dia azan, dia tak makan lah, dia korban. Ada juga Tok Bilal yang cerdik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia minum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia minum. Bunyi mikrofon tak ada. Astagfirullahalazim. Tak sabar betul Tok Bilal. Dia buat tenang Tok Bilal. Jadi janganlah masuk waktu maghrib 7.25. Pukul 7 duk pegang kurma. Nampak sangatnya lapar. Tu yang saya kata lama dulu ni. Bila sebut ya, ngap terus. Punya lapar lah. Ngap. Cubaan suara. Sudah. Mampu kau. Dia mai jumpa kita, ustaz ni nak kira lagu mana ustaz? Saya dah telan ustaz. Saya ingat bila dah bang rupa dia duduk lagu mana ustaz? Lagu apa? Qada nak balik. Tak sabar belum masuk waktu hang telan dah. Tuan-tuan yang saya hormati, lepas ni kita buat satu ketetapan. Aku nak bangun pukul 5 pagi. Aku mandi. Aku nak semayang tahajud. Aku nak semayang taubat. Aku nak buat hajat. Aku, anak aku, isteri aku. Cuba buat tuan-tuan. Selama ni kita tak pernah buat. Kalau yang mana dah buat, alhamdulillah, teruskan. Yang mana belum buat, buatlah tuan-tuan. Allah, habis semayang 5.30 baru pergi masak. Ni kadang-kadang menjerit isteri tu. Bangunlah bang, oi. Bang, sahur. Yang bangun jiran dia, suami tak bangun tuan. Macam siren pula. Bangunlah oi, kata dia. Pak siapa yang pergi bila pergi makan mata? Orang dah kata tak nak bangun, mama kejut juga, orang tak nak bangun. Nampak tu budak-budak. Bukan kata anak dia, pak dia pun sama. Orang dah kata tak mau bangkit sahur, kejut pula. Esok cuti. Pak siapa yang jadi malas? Sebab dia tak semayang. Cuba tuan-tuan bawa anak-anak ni, suruh dia mandi, ambil wuduk, semayang. Allahu Akbar. Tuan-tuan tengok waktu dia sahur, Masya Allah, seronok tuan-tuan. Dan selepas bersahur, jangan tidur balik. Ni lah semayang di masjid. Kesilapan kita lepas sahur, pederah tidur. Datang masjid. Nabi kata, man sallas subha fahuwa fi zimmatillah. Siapa yang semayang subuh berjamaah, Allah Ta'ala jaga dia. Jom tuan-tuan, Ramadan akan datang, kita buat subuh macam Jumaat. Dan untuk makluman tuan-tuan, di sekolah saya dah 17 tahun tuan-tuan.
17 tahun kami buat qiyam setiap malam sepanjang Ramadan. Ini adalah bulan tahun yang ke-17. Kami bangun pukul 3.30, pukul 4 kami qiyam, kami habis pukul 5 pergi bersahur apa semua, buat persiapan nak semayang subuh. Dulu 16 orang je buat. Saya buat di pondok saya 16 orang je. Sekarang tuan-tuan dia mencecah 400 orang. Dari Singapura datang, Indonesia datang, Kuala Lumpur datang. Pondok saya cuma ada 270 buah pondok. Yang mintanya beratus. Dia orang sewa rumah, dia orang sewa homestay, dia orang sanggup sewa hotel. Dia orang nak qiyam mulai setiap malam. Kalaulah tiap-tiap malam qiyam, agak-agak jumpa tak Lailatul Qadar? Jumpa. Jom tuan-tuan kita buat di sini. Mula-mula dulu saya keluar duit. Sahur saya sponsor. Sekarang tak bayar dah. Sekejap orang ni hantar, sekejap orang ni hantar. Lama-lama tuan-tuan orang sedekah. Sahur ni orang sedekah. Tak tahu siapa bagi. Sedar-sedar atas meja, atas balai, semua dah siap dah. Habis sembahyang, pergi makan. Seronok tuan-tuan. Macam kita duduk di Mekah. Saya sediakan waktu berbuka percuma, waktu sahur percuma. Yang saya tak sediakan makan tengah hari. Yang tu saya tak sedialah tuan. Jadi cuba tuan-tuan buat di masjid kita. Kita hidupkan 30 malam sepanjang Ramadan. Tak adanya gelap masjid kita tuan-tuan. Cerah saja. Saya mula-mula buat 16 orang. 8 makcik pondok, 8 orang luar datang tumpang semayang. Saya jadi imam. Habis semayang, makan. Mayang subuh, kuliah subuh, balik. 8.30 kelas. Malam hari ketiga Ramadan, 2-3 orang makcik pondok datang jumpa saya. Ustaz, kami nak cakap, tapi Ustaz sibuk. Kami nak bagi tahu dekat Ustaz, dah 2 malam, 3 malam Ustaz. Bila kami semayang, kami rasa ramai yang sebut amin kat belakang. Naik bulu roma kami Ustaz. Makcik tua-tua. Bila sebut amin, rasa ramai pula menjawab Ustaz. Malam yang kedua Ustaz, ada orang ketuk pintu. Ketuk pintu Ustaz. Bila buka tak ada orang. Ada yang tarik selimut Ustaz. Main ibu jari kaki. Tanya ke orang sebelah, kamu ke tarik? Idak. Kamu ke? Idak. Ustaz, sekolah Ustaz ni ada hantu ke? Saya kata tak tahu. Kalau nak kata hantu Ustaz, bulan Ramadan kan kena rantai setan-setan. Tak apa. Jangan takut lah. Akak kena cekik tak? Tak ada. Jangan takut apa. Biasa. Tapi saya tak puas hati. Apa benda tu? Minggu tu saya ada ceramah di Kedah, di sebuah pondok tuan guru. Buat ceramah lepas semayang tarawih. Jadi saya berbuka di rumah tuan guru ni. Waktu berbuka tu saya tanya dia, tuan, saya ni baru buka pondok, ini tahun pertama. Sekarang saya buat qiyam mulai setiap malam untuk Ramadan. Jadi makcik-makcik ni mengadu, bila semayang dia orang rasa dalam surau tu ramai pula yang bersama dia orang, padahal dia orang 16 orang je. Kemudian malam-malam ada orang tarik selimut lah, main ibu jari kaki, ketuk pintu. Saya nak tanyalah, tuan, itu jin ke setan ke? Dia kata, alhamdulillah, bagus. Tu tandanya sekolah kamu nak jadi terkenal. Tu tandanya sekolah kamu akan jadi ramai orang datang. Tu tandanya sekolah kamu insya-Allah jadi barakah. Teruskan. Saya pun tak tanya dah, malaikat ke, jin ke, setan. Saya pegang cakap dia. 17 tahun dulu tuan-tuan, pelajar saya 8 orang, 16 orang. Sekarang pelajar saya beribu orang. Dulu saya cuma ada 8 pondok, sekarang dah ada 270 buah pondok. Dulu saya cuma ada 1 lot tanah, sekarang saya ada 60 lot tanah menempatkan pondok ratusan orang. Tuan-tuan bayangkan, dalam seminggu yang datang melawat sekolah saya 20 bas hari Sabtu, 70 bas hari Ahad, minggu ni 19 bas hari Ahad, 21 bas. Tuan-tuan bayangkan dalam sebulan berapa ribu yang datang ziarah.
berapa ribu yang dengar mengaji, berapa ribu yang datang semayang. Betul kata almarhum tuan guru pondok ni. Masya Allah tuan-tuan, subhanallah. Saya pun tak tahu, dalam setahun tuan-tuan yang datang belajar di sekolah saya bukan puluh ribu, ratus ribu tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan nak masjid tuan-tuan pun imarah macam itu, cuba buat tengok bulan Ramadan tahun ini. Agak-agak siapa yang tinggal? Tu imam tengah-tengah sembahyang sunat pukul 3:30. Amin. Lari tu imam. Tinggal speaker saja orang tak ni. Jangan takut, kadang-kadang yang main sembahyang kita tu malaikat tuan-tuan. Mudah-mudahan kita dapat keberkatan daripada Ramadan yang akan datang. Baik, malam ni malam mustajab berdoa. Okey. Saya tadi duduk kat hotel depan tu ya, jalan kaki pun boleh. Tapi dah hujan, nak kata apa, naik kereta jugalah. Sekarang saya nak ajar pada tuan-tuan satu doa. Kalau hujan lebat macam tadi, kalau hujan tak berhenti daripada petang macam tadi, tuan-tuan baca doa ni. Saya baca doa ni. Mudah-mudahan hujan ni pilah tempat lain ke, tak jadi banjir dan sebagainya. Baik, saya nak ijazah kepada tuan-tuan, tuan-tuan ikut doa saya baca ni. Mudah-mudahan malam di 10 Syaban ni Allah Ta'ala mustajab doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hawalaina wala alaina. Lagi sekali, lepas ni saya nak tuan-tuan baca, saya dengar. Allahumma hawalaina wala alaina. Baik, ulang balik. Allah sangkut sikit. Hawalaina dengar, kemudian tak dengar dah. Lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hawalaina wala alaina. Lagi sekali. Baik, taqabbalallahu minkum. Baik, satu. Doa yang kedua. Saya ni sakit jantung. Okey. Darah tinggi. Darah tinggi tak ada, sorry. Kencing manis. Kencing tawa. Kena kencing. Banyak penyakit entah ni. Okey. Jadi kadang-kadang jantung saya ni rasa pedih, kadang-kadang rasa napas ataupun nak lepas. Bila terasa je macam itu tuan-tuan, saya ambil tapak tangan saya, seletak kat dada saya ni. Jadi tuan-tuan di sini ada tak sakit macam tu? Ada. Di mana? Lutut, pinggang. Nah, ada yang sakit lutut, ada yang sakit pinggang, ada yang sakit dada, ada yang pedih hulu hati, ada yang pedih perut. Jadi bila terasa je tak selesa sakit, ambil tapak tangan, tuan-tuan letak di sini. Baik, ikut saya baca. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Baca doa tu. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. InsyaAllah mudah-mudahan Allah bagi kebaikan pada kita. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Terima kasih kepada Nazir dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid. Selamat menyambut Ramadan Karim. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita untuk menghabiskan Ramadan pada tahun ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.